Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Kanta 744 dimulakan dengan rangkuman berita utama dalam segmen esensi. Sempena Aidilfitri, tol percuma diberi selama 2 hari pada 8 dan 9 April ini kepada pengguna kenderaan persendirian kelas 1. Menteri Kerja Raya memaklumkan pemberian tol percuma terpakai di semua lebuh raya kecuali Plaza Tol Lebuh Raya di sepadan negara iaitu Tol Bangunan Sultan Iskandar dan Plaza Tol Tanjung Kupang, Johor. Perdana Menteri meluangkan masa berbuka puasa bersama hampir 10,000 orang di Majlis Iftar Madani malam tadi. Majlis berkenaan dianjurkan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM. Pada majlis tersebut, Perdana Menteri turut menyaksikan penyampaian sumbangan kepada golongan asnaf berjumlah RM110,000. Sumbangan itu daripada Tenaga Nasional Berhad TNB, Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN dan Pusat Pungutan Zakat PPZAK. Timbalan Perdana Menteri menyela sikap setengah pihak yang lantang menyerang dasar dan inisiatif kerajaan. Jelasnya tindakan kumpulan minoriti itu perlu diberi perhatian agar tidak pengaruhi pemikiran majoriti rakyat sekaligus mendatangkan kesan kepada setiap perancangan kerajaan. Beliau turut mengkritik tindakan segelintir pihak yang menyebar maklumat palsu. Kononnya kerajaan akan berkongsi maklumat padu dengan pihak ketiga. Inisiatif Jalur dan Laluan BRI menjadi platform perkukuh kerjasama Malaysia-China menerusi penerokaan bidang baru. Fokus terarah kepada penerokaan kolaborasi baru dalam bangunan infrastruktur, kemudahan perdagangan serta galakan pertukaran tenaga kerja. Jelas Datuk Seri Fadilah Yusof, sinergi ini seterusnya mampu memperkasa ekonomi kedua-dua negara. Satu mesyuarat jawatan kuasa khas berkenaan rangkaian kedua 5G yang dipengerusi bersama Ketua Setiausaha KSU Perbendaharaan dan KSU Kementerian Komunikasi akan diadakan pada 3 April ini. Menteri Komunikasi berkata mesyuarat itu bagi membincangkan beberapa perkara termasuk penyertaan wakil-wakil syarikat telco sebagai barisan lembaga pengarah untuk Digital Nasional Berhad DNB. Isu berkaitan royalti penggiat seni tanah air akan diselesaikan dalam masa terdekat. Menteri KPDN berkata pasukan petugas khas yang ditubuhkan pada Mac tahun lepas kini dalam proses menyediakan hasil laporan isu itu. Hasil laporan akan dibawa dalam perbincangan bersama Kementerian Komunikasi. Syur untuk menubuhkan satu perbadanan industri muzik juga akan dibincangkan. Kaunter fizikal pendaftaran padu di seluruh negara akan ditambah bagi mudahkan rakyat daftar dan kemaskini maklumat. Ketua Penangkawan berkata ini menjadikan jumlah keseluruhan kaunter fizikal yang dibuka di seluruh negara adalah sebanyak 6,300. Setakat ini seramai 8.79 juta orang telah mengemaskini dalam sistem tersebut. Sultan Selangor, Sultan Sharafuddin Idris Shah berkenan melancarkan tabung bangunan Ehsan Selangor Gaza. Ia sebagai inisiatif kerajaan negeri bersama Majlis Perundingan Pertubuhan Islam Malaysia MAPIM bagi membangunkan semula Gaza. Tabung itu akan membabitkan pembinaan satu blok apartmen Darul Ehsan, Masjid Darul Ehsan dan menara tangki air Darul Ehsan membabitkan dana 8.7 juta ringgit. Dalam pada itu, Sultan Selangor turut berkenan merangkat merasmikan Masjid Kota Kemuning. Masjid dibina dengan kos keseluruhan 18 juta ringgit itu mampu memuatkan sehingga 4,000 jemaah dalam satu masa. Dalam majlis berkenaan, baginda juga berkenan menyampaikan sumbangan hari raya berjumlah keseluruhan RM238,000 kepada seramai 476 penerima. Kadar mas kahwin di Pahang dinaikkan kepada RM100 berbanding kadar semasa RM22.50. Sultan Pahang, Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah bertitah kadar itu bersesuaian dengan keadaan ekonomi semasa. Titah baginda kadar lama telah diamalkan sejak tahun 1900 dan pastinya telah berlaku perubahan nilai dan faedah yang begitu ketara pada masa ini. Sementara itu, Tengku Mahkota Pahang menitahkan semua pihak menjaga Hospital Tengku Apuat Afzan HTAA supaya dapat memberikan perkhidmatan terbaik. Baginda bertitah meminta petugas hospital merawat pesakit sebaik dan seikhlas mungkin. Jika terdapat apa-apa masalah di HTAA, laporkan segera kepada kerajaan.
Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA memulakan operasi pemulihan awan OPA di Sabah. Operasi dilakukan dengan pesawat tentera udara Diraja Malaysia TUDM membawa kira-kira 5,000 liter air campuran garam dari pangkalan udara TUDM Labuan. OPA akan dijalankan secara harian sehingga 30 Mac ini bagi menghasilkan hujan di kawasan tumpuan cuaca panas antaranya Papar, Tawau dan Lahad Datu. Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM Perak akan menjalankan pemantauan berterusan bagi membanteras aktiviti mengemis di Bazar Ramadan. Ia termasuk bekerjasama dengan polis bagi memastikan tiada sebarang aktiviti mengemis dilakukan pihak sindiket. Orang ramai diingatkan agar menggunakan saluran yang betul untuk bersedekah. Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan Fama Perlis bekerjasama dengan Jabatan Pertanian Negeri Perlis akan memantau penjualan harum manis. Usaha ini berikutan pelbagai aduan diterima pembeli khususnya dari luar Perlis yang ditipu penjual. Pemantauan akan dilaksanakan secara berkala seluruh Perlis sepanjang musim harum manis yang bermula Mac hingga penghujung Julai ini. 11 nelayan ditahan kerana disyaki positif dadah di perairan Mersing. Kesemua mereka berusia 22 hingga 43 tahun ditahan APMM Johor ketika membuat pemeriksaan ke atas 20 bot serta 45 nelayan. Mereka yang ditahan masing-masing 3 warga Indonesia, 6 warga Laos dan 2 Kemboja. Dan kes disiasat mengikut Akta Dadah Berbahaya 1952. Dalang utama sindiket pekerja asing ditahan Jabatan Imigresen menerusi operasi khas di Ibu Negara. 2 suspek berkenaan masing-masing warga Myanmar dan Bangladesh. Ketua Pengarah Imigresen mendedahkan modus operandi sindiket adalah dengan menjalankan aktiviti sebagai ejen pekerja asing bagi program rekalibrasi tenaga kerja RTK 2.0. Seorang individu di Bintulu kerugian RM120,000 selepas terpedaya tawaran kerja sambilan dalam talian. Pesuruhjaya Polis Sarawak mengesahkan mangsa telah membuatkan 9 transaksi wang secara berperingkat kepada 6 akaun bank berbeza. Mangsa menyedari diperdaya selepas semua pembelian dilakukan namun tidak menerima sebarang keuntungan yang dijanjikan. Seorang bekas mahasiswa dipenjara 30 tahun dan 12 sebatan akibat mengedar dadah jenis cannabis seberat hampir 2 kilogram 4 tahun lepas. Hakim Mahkamah Tinggi Seremban membuat keputusan terhadap Muhammad Nur Arif Nur Akil 26 tahun selepas mendengar hujahan pihak pendakwaan serta pembelaan. Hukuman penjara diperintahkan berjalan dari tarikh tangkapan pada 2 September 2020. Cubaan seluduk minyak diesel bersubsidi yang dianggar bernilai RM1 juta gagal. KPDN Perak berjaya menupaskan kegiatan berkenaan dengan merampas lebih 4,000 liter bahan api itu di sebuah stor dekat Simpang Hutan Melintang. 2 suspek tempatan ditahan. Siasatan turut dibuat sama ada pengusaha stesen minyak terlibat dalam kes berkenaan. Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia Yadim membuat laporan polis terhadap seorang pemilik akaun Facebook yang dipercayai membuat naik video menghina agama Islam baru-baru ini. Laporan itu bertujuan memastikan tindakan tegas diambil terhadap individu berkenaan. Laporan polis juga akan dibuat di 12 cawangan Yadim seluruh negara. 21 penyelamat APMM terlibat dalam fasa kedua pencarian kotak hitam helikopter AW139 yang melakukan pendaratan cemas di Pulau Angsa 5 Mac lepas. Pencarian kali ini, kata Ketua Pengarah APMM, memfokuskan keluasan antara 50 sehingga 100 meter radius berpandukan signal daripada pingat. Fasa pertama telah dilaksana bermula 6 hingga 24 Mac lepas. Kerajaan Pulau Pinang akan meningkatkan usaha melahirkan modal insan yang mahir dalam bidang sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM. Usaha itu akan dilaksanakan bermula di peringkat sekolah rendah dan menengah. Ia bagi memenuhi kehendak industri memandangkan Malaysia kini menjadi lokasi tumpuan pelaburan teknologi. Pengendali Lebuh Raya Kuala Lumpur Karak dan Lebuh Raya Pantai Timur Fasa 1 LPT1, Anih Berhad menganggarkan jumlah pengguna Lebuh Raya itu akan meningkat antara 10 hingga 20% sepanjang cuti Aidilfitri ini. Lebuh Raya Kuala Lumpur Karak dijangka meningkat hingga 180,000 kenderaan sehari. Bagi LPT1 pula dijangka meningkat sehingga 42,000 kenderaan sehari.
Kerajaan Negeri Melaka akan memberikan bantuan one-off kepada pelajar Institusi Pengajian Tinggi IPT yang memerlukan bantuan untuk pulang ke Melaka sempena Aidilfitri ini. Pemberian sumbangan akan dibuat segera bagi memudahkan pelajar membeli tiket bas dan merancang perjalanan balik ke Melaka. Bantuan sama akan diberikan kepada anak Melaka yang sedang belajar di Sabah dan Sarawak. Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis MAIPS mengambil inisiatif mewujudkan kaunter zakat pandu lalu. Sebanyak 10 masjid menjadi perintis inisiatif itu, antaranya Masjid Negeri Arau, Masjid Alwi dan Masjid Sirajuddin Padang Pauh yang bermula sejak 25 Mac lepas. Selain kaedah pandu lalu, pembayaran secara biasa kepada amil di masjid turut disediakan selain pembayaran secara dalam talian. Program Jualan Madani Raya 2024 dijangka catat jualan 1.6 juta ringgit. Program 3 per 3 hari itu bermula 8 Mac lepas hingga 9 April ini. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi memaklumkan program menawarkan barang persiapan Aidilfitri dan keperluan harian pada kadar harga diskaun sehingga 20%. PUNB sedia salur pembiayaan perniagaan berjumlah RM300 bagi memperkasa usahawan Bumiputra tahun ini. Ketua Pegawai Eksekutifnya memaklumkan RM200 juta daripada jumlah itu merupakan peruntukan kerajaan, manakala RM100 juta merupakan dana dalaman. Sekurang-kurangnya 450 usahawan disasar terima manfaat pembiayaan berkenaan. Pelaburan Digital Malaysia mencecah RM46.22 bilion tahun lepas, lebih tinggi berbanding sasaran ditetapkan RM30 bilion. Ketua Pegawai Eksekutif ANDAC berkata, jumlah pelaburan disumbangkan 256 syarikat dalam pelbagai kluster. 53% daripada jumlah pelaburan disumbangkan Perkhidmatan Perniagaan Global, manakala selebihnya kluster pusat data dan awan serta teknologi dan kandungan kreatif. Gentari Sedia Berhad setuju dengan saranan penubuhan konsortium dianggotai pemain industri solar yang berkelayakan untuk diberi kontrak pada masa depan. Persetujuan dengan saranan Dewan Perniagaan Melayu Malaysia DPMM dicapai pada Rabu. DPMM turut menyarankan agar program pembangunan Bumiputra diwujudkan di Petronas. Mahkamah Keadilan Antarabangsa ICJ mengarahkan Israel memastikan bantuan kemanusiaan segera sampai di Gaza sekaligus mengatasi masalah kebuluran yang semakin serius. ICJ mengeluarkan perintah terbaru itu susulan negara haram Israel dilihat tidak mempedulikan resolusi PBB minggu ini yang menuntut gencatan senjata segera. Negara haram Israel bersikap angkuh enggan patuh pada gesaan gencatan senjata. Kekejaman tentera Zionis teruskan dengan membedil Gaza dan bertempur dengan pejuang Hamas di beberapa buah hospital. Rundingan ke arah perjanjian gencatan senjata dan tebusan melibatkan pengantara Amerika dan Mesir setakat ini tidak membawa hasil. Hubungan Israel dan Amerika juga kian tegang selepas Washington menentang rancangan Israel untuk menggempur Rafah. Pihak berkuasa Palestin, PA, umum pembentukan kerajaan baru. Perkara itu dimaklumkan Presiden Mahmud Abbas yang telah mengetuai PA selama hampir 2 dekad. Abbas telah melantik Muhammad Mustafa untuk menjadi Perdana Menteri awal bulan ini menggantikan Muhammad Sytayyeh yang meletak jawatan pada Februari. Kerajaan baru itu terdiri daripada 23 menteri termasuk 3 wanita dan 6 rakyat Palestin, antaranya bekas Datuk Bandar Gaza, Maged Abu Ramadan. Perkembangan insiden jabatan runtuh di Baltimore, Amerika Syarikat, jasad 2 daripada 6 pekerja pembinaan yang hilang daripada jabatan yang runtuh ditemukan. Polis Negeri Maryland berkata penyelam menemukan kedua-dua mayat terperangkap di dalam truk pickup berwarna merah pada kedalaman 7.62 meter sekitar kawasan tengah jabatan itu. Mangsa yang ditemukan dikenali sebagai Alejandro Hernandez Fuentes dari Baltimore dan Dorian Ronald Castillo Cabrera dari Dundalk, Maryland. Sementara itu, penguasa maritim dan pelabuhan Singapura bakal menjalankan siasatan untuk menentukan sama ada terdapat sebarang pelanggaran protokol berhubung insiden jabatan runtuh di Baltimore. MPA berkata siasatan akan dijalankan sebagai sebahagian kewajipan ke atas dali kapal kontena yang didaftarkan di Singapura. Saudara, sekian Kanta 744 dari Sungai ke Segara, Palestin pasti merdeka. RTM, teman setia anda. Assalamualaikum.